يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقطع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah Az-Zumar. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 75 ayat. Dinamakan Surah Az-Zumar, yakni kumpulan manusia yang berpasuk-pasuk, kerana pada ayat-ayat 71 hingga 73 ada disebutkan perihal orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang dibawa berpasuk-pasuk, yakni berpasukan-pasukan, berkumpulan untuk menerima balasan masing-masing. Intisari kandungannya, sebahagian besar di antaranya memperkatakan soal tauhid dengan pelbagai cara supaya dapat meresap dan bertapak di hati, disertakan dengan pengajaran dan tamsil, yakni ibarat yang menyedarkan hati untuk menerima dan mematuhinya. Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang beriman yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya tentang benarnya dan indahnya, dan yang berulang-ulang keterangan-keterangannya dengan berbagai cara. Dengan mendengar dan membacanya, kulit badan orang-orang yang takut melanggar perintah Allah menjadi seram. Kemudian kulit badan orang itu menjadi lembut serta tenang tenteram hatinya menerima ajarannya. Golongan-golongan yang melampaui batas dengan perbuatan-perbuatan maksiat diseru supaya mereka jangan berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa kecuali dosa syirik. Kemudian diseru supaya mereka segera bertaubat serta berserah bulat-bulat kepada Allah sebelum mereka ditimpa azab, kerana sesudah itu tidak akan diberikan pertolongan. Surah ini diakhiri dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله لا يهدي من هو كاذب الله لا يهدي من هو كاذب إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingi kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang yang tidak melakukan syirik dan tak apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengatakan yang bukan-bukan lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik. Kalau Allah hendak mempunyai anak, tentulah ia memilih mana-mana yang dikehendakinya dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Maha sucilah ia dari menghendaki yang demikian. Dialah Allah yang Maha Esa, lagi yang mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Surah Az-Zumar merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, mengandungi 75 ayat. Surah ini disebut kelebihannya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul ma yuridu an yuftira wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli lailatin Bani Israil wa Zumar. Daripada Imam An-Nasai meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda berpuasa sehingga kami mengatakan seperti Nabi tidak mau berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sehingga kami katakan seperti Rasulullah tidak berpuasa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam membaca surah ini, yakni surah Bani Israil, surah Isra dan surah Az-Zumar. Jadi antara kelebihan surah Az-Zumar ialah ianya sentiasa dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur. Sebagaimana surah Al-Mulk, sebagaimana surah Bani Israil, sebagaimana surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Ini 4 surah yang diriwayatkan bahawa disunatkan baca sebelum tidur. Surah Al-Mulk, surah Alif Lam Mim As-Sajdah, surah Bani Israil atau dikenali dengan surah Isra, dan juga surah Az-Zumar yang kita bacakan pada malam ini. Kata Aisyah, ada waktu Rasulullah dia berpuasa seperti kami kata dia tak pernah berbuka. Maksudnya seolah-olah Nabi berpuasa setiap hari. Dan kadang-kadang kami melihat Rasulullah berbuka seperti kami nampak baginda tak pernah puasa. Ada hari-hari ataupun ada minggu-minggu, bulan-bulan Nabi buka je. Maksudnya makan je seperti tak puasa. Yang kedua-dua keadaan Rasulullah buat. Ada waktu
Nabi seperti berpuasa setiap hari. Ada waktu Nabi seperti tak berpuasa setiap hari. Ini merujuk pada bulan lain, bukan bulan Ramadan. Ini bulan-bulan lain tentang puasa-puasa sunat. Jadi kadang-kadang Rasulullah buat banyak, kadang-kadang Nabi tak buat. Kerana menunjukkan perkara sunat. Dan adalah Rasulullah setiap malam membaca surah ini, surah Az-Zumar. Yang mengandung 75 ayat. Artinya, wa imma kita sebelum tidur membaca salah satu surah. Saya nak baca 4 surah ni, macam panjang pula, saya baca satu surah, baca Al-Mulk 30 ayat. Atau kalau kita misalnya masih belum tidur, terlebih kopi malam tu. Baca Alif Lam Mim Sajdah pula, 30 ayat. Oh tak boleh tidur juga, malam ni rasa macam takut sikit. Baca lagi surah Al-Isra. Dan baca lagi surah Az-Zumar. Ataupun kadang-kadang boleh selang sendiri. Malam ni kita baca Az-Zumar. Nanti esok kita baca Al-Mulk. Nanti akan datang kita baca surah Al-Isra. Demikian kita ulang-ulang. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita tahu sesuatu itu sunat dan kita tak boleh datangkan semua, maka kita gila-gilakan. Dia ni sunat tapi tak boleh buat semua lah, panjang. Nak habiskan semua ni, misalnya, bagi setengah orang, maka kita gila-gilakan supaya kita menjadi ahli dalam perbuatan ini. Maksudnya, seolah-olah kita ini telah melakukan apa yang Rasulullah buat, walaupun sekali. Maka ini kelebihan surah Az-Zumar. Dinamakan dengan Az-Zumar kerana Allah Ta'ala menyebut pada akhir surah ini tentang Zumar ini perkataan jamak atau plural kepada perkataan Zumrah. Apa maksud Zumrah? Jamak dia Zumar. Zumrah maksud kumpulan-kumpulan. Yang ini seorang dia tak akan masuk syurga seorang-seorang. Dia akan masuk syurga kumpulan-kumpulan. Kalau kita sebut konvoi. Kumpulan pertama kata Rasulullah seperti bulan purnama, wajah mereka. Kumpulan kedua kata Rasulullah seperti bintang yang paling terang di langit. Dan kumpulan yang ketiga seterusnya. Artinya disebut zumrah, kumpulan-kumpulan. Artinya tak masuk syurga seorang-seorang. Paling minimum pun seseorang tu akan masuk syurga berdua, paling minimum. Ini merujuk pada satu afar tentang seorang lelaki yang masih punyai benda yang belum dibereskan sebelum masuk syurga. Dia ada kesalahan dengan orang. Maka dia bertemu dengan saudaranya, lalu mereka pun berdamai di pintu syurga, lalu mereka berpimpin tangan masuk syurga. Ini sebagian disebut dalam asar. Yang ini paling minimum masuk berdua. Yang lain semua masuk kumpulan. Berpimpin tangan, berada seperti dalam saf solat. Ini mereka berkumpulan. Kerana luasnya pintu syurga. Dia tak perlu masuk dengan memanjang begitu. Tanda pintu syurga kecil. Kena beratur. Dia macam ni. Seperti saf solat untuk tunjukkan dia luas dan masuk sekaligus. Tapi masuk ikut zumrah. Atau disebut zumar. Maksudnya kumpulan. Ini kumpulan pertama. Ini kumpulan kedua. Ini kumpulan ketiga. Maka ini yang dimaksudkan nama surah Az-Zumar. Kumpulan-kumpulan. Yang ini kumpulan yang masuk syurga, sekumpulan pula masuk neraka. Neraka pun sama, dia masuk ke kumpulan. Maka ini faedah dinamakan surah Az-Zumar. Dan kita dah baca sebelum ini surah Sad. Apa hubung kait surah Sad dengan surah Az-Zumar? Yang kita namakan munasabah. Munasabahnya ialah pada ayat terakhir surah Sad yang kita bacakan semalam menceritakan tentang sifat Al-Quran, in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu adalah peringatan kepada sekalian alam. Jadi maksudkan peringatan sekalian alam ialah untuk manusia dan jin. Itu perkataan alam di situ, manusia dan jin. Kerana mereka lah makhluk yang ditaklifkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka ini alami. Dan pada permulaan surah Zumar dimulakan tentang sifat Al-Quran. Tadi disebut tentang fungsi Al-Quran, peringatan. Maka pada permulaan surah Az-Zumar disebut tentang bagaimana sifat Al-Quran itu. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab ini daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya bila disebut Quran ini adalah peringatan pada sekalian alam. Apa dia? Yang diturunkan oleh Allah. Allah turunkan dia.
Dan Allah yang bagaimana sifatnya perkasa lagi bijaksana. Yang kedua, kalau dalam surah Sad, kisah terakhir, kita dah cerita 10 kisah dalam surah Sad. Ada 9 kisah Nabi-Nabi yang 3-nya disebut secara detail. Daud, Sulaiman, Ayub. Dan 6 lagi disebut secara ringkas. Nabi Allah Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ilyasa dan Zulkifli. Semua tu kita campur jadi 9 kisah Nabi dan surah Sad. Dan kisah terakhir dalam surah Sad ialah kisah Adam. Menjadi kisah ke-10. Iaitu bagaimana peristiwa pertama kejadian Adam dan penderakan iblis. Kalau dalam surah Sad, dalam surah sebelum ini kita baca menyebut tentang kisah Nabi Allah Adam. Maka surah ini dia menyebut tentang bagaimana permulaan atau keadaan kejadian manusia daripada awal sehinggalah mereka pulang ke hari akhirat. Tadi disebut dalam surah Sad disebut Adam secara khusus. Manakala surah Zumar disebut manusia secara umum, bagaimana kejadiannya dan bagaimana kesudahannya sampai hari kiamat. Dan kandungan surah ini, oleh kerana surah ini kita namakan Makkiyah, pasti dia tak boleh lari daripada persoalan akidah. Dan dalil-dalil kewujudan Allah, keesaannya. Dan Allah tidak punya anak dan sekutunya. Dan yang disembah selain Allah tidak layak dan tidak punya apa pun kelayakan. Tidak menciptakan, tidak beri manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Sebagaimana surah ini menceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itulah asas atau usul kepada dakwah tauhid dan dakwah akidah. Dan juga menceritakan tentang hari kebangkitan. Itu secara umum surah Makkiyah. Dimulakan surah ini dengan menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi SAW. Satu penegasan. Bahawa Al-Quran ini turunnya dari Allah. Bukan dari makhluk. Dan turunnya kepada Nabi SAW bagi menunjukkan bukan Rasulullah yang buat Quran. Tapi Rasulullah diwahyukan. Bukan Rasulullah yang reka Quran, yang tulis Quran. Rasulullah diwahyukan Quran daripada Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya ikhlas dalam beragama. Ikhlas memberi maksud jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu maksud ikhlas. Iaitu ifradul haq. Mengesakan Tuhan yang sebenar. Dalam semua ibadat. Tak boleh ada tujuan-tujuan yang lain disebut. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bisyai' wa asna'u syai'a uridu bihi wajha Allah wa sana'an nas." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yaqbalu Allahu syai'an syurika fihi." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala lillahi dinul khalis." Ya Rasulullah, saya bersedekah dengan sesuatu. Saya buat baik. Yang saya inginkan ialah redha Allah dan juga pujian manusia. Saya nak dua-dua. Allah redha dan manusia pun puji saya. Lalu kata Rasulullah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, Allah tidak akan menerima amalan yang disekutukan padanya. Maknanya bila kita buat satu kebaikan, niatnya cuma satu, kerana Allah. Bukan kerana yang lain. Tapi kalau faedah tu datang kerana kita buat tu kerana Allah, itu hal lain, itu faedah tu datang. Umpamanya saya puasa ni kerana Allah. Maka datanglah faedah, tubuh badan sihat, kita pun jadi kurus misalnya, kita pun jadi makin cergas. Maka dia datang kerana faedahnya. Tapi bukan kita, saya niat puasa ni sebab nak kurus. Bukan kerana mencari keredaan Allah. Maka dia akan menghilangkan kebaikan tu. Saya niat puasa ni sebab nak turunkan gula. Bukan kerana untuk dia mencari keredaan Allah SWT. Maka tak boleh disekutukan macam tu. Biar niat tu jelas kerana Allah. Dan kita telah bahaskan tentang, bila bercakap tentang ikhlas, ialah pada perkara-perkara ibadat. Adapun bukan perkara-perkara ibadat, maka kita tak bicarakan ikhlas. Umpama kita makan nasi, kita pakai baju, pakai seluar, beli kereta. Kita tak kata, "Ustaz, saya ikhlas beli kereta." Tak payah. Kereta tu bukan hal ibadat, ia hak adat ataupun keperluan. Saya ikhlas makan nasi. Tak payah sebut ikhlas makan nasi lah. Saat kita orang ni ikhlas duduk ni, kita ni ikhlas berdiri, itu tak termasuk.
kita berlari laju ni, saya ikhlas berlari laju. Tak masuk. Ikhlas pada hal ibadat yang Allah perintahkan. Semayang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, bacaan Quran kita, zikir kita, meninggalkan yang haram. Maka ini wajib ikhlas. Adapun pada hal-hal duniawi kita, maka tidak termasuk dalam perbahasan ikhlas. Kalau orang tu pakai baju nak suruh orang puji dia lawa. Apakah dia riak? Itu bukan riak. Sebab memang manusia suka orang puji dia. Maka jangan kita minta orang puji kita dalam ibadat. Sebab ibadat ni mesti ikhlaskan Allah. Kalau hal duniawi, kita pasang sketing baru biar orang puji. Awak tak perasan ke kerja saya? Tak perasan. Sketing baru tu. Oh, betul perasan. Lawa. Tak ada masalah. Kita tak panggil dia riak. Awak tak perasan ke hari ni saya lain sikit? Tak perasan. Ni jubah baru ni. Tak perasan ni jubah raya ni misalnya. Bukan saya contoh. Ni jubah lama. Tengok jubah kita. Maksudnya, itu tak termasuk dalam makna riak, bukan? Sebab dalam hal-hal tadi, kita kadang-kadang sukalah orang puji kita. Macam mana saya masak? Sedap tak sedap? Awak tak baik riak tu. Kena ikhlas masak. Tak, itu tak masuk. Dia tanya orang, sedap tak saya masak? Mana sedap dengan kedai sebelah? Okey, tak ada masalah. Kata, sedap awak pada kedai sebelah. Atau sedap awak daripada sekian. Mana laju? Saya berlari ke dia berlari? Oh, awak laju. Lagi laju berlari. Maka itu tak termasuk dalam makna dia. Kerana pujian dan hal tersebut harus. Tapi yang kita maksudkan ibadat. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan i'tikaf, tuan-tuan qiyamul lail. Kita berpuasa, kita menuntut ilmu. Maka ini semua menuntut kepada kita ikhlas. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah kita bacakan ini, bahawa Allah tidak menyerupai mana-mana makhluk. Dalam surah ini. Tanzihullah an musyabahatil makhluqat. Allah tak sama dengan mana-mana makhluk. Dan dalam surah ini juga menerangkan tentang syubhah, kekeliruan orang-orang penyembah berhala ini ketika mana dia menjadikan berhala sebagai perantaraan dia dengan Allah. Itu keliru. Allah tak pernah lantik berhala ni perantaraan. Bila mereka mengatakan ma na'buduha illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah berhala ni sebagai perantaraan dengan Tuhan. Allah tak pernah lantik perantaraan. Maka ini kekeliruan mereka orang kafir. Allah menyuruh manusia sembah Allah direct. Tanpa ada perantaraan. Allah berfirman, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, harap tanpa perantaraan. Maka itu kekeliruan Allah jelaskan. Dan surah ini juga menceritakan tentang dalil-dalil keesaan Allah yang diterjemahkan melalui ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kawalan terhadap matahari dan bulan, dan penciptaan manusia mengikut peringkat-peringkatnya daripada air mani sehingga terbentuk menjadi manusia, dan kemudian menjelaskan dalil-dalil keesaan Allah dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maksud usaha di sini bahawa tak ada pun yang mendakwa dia buat benda itu melainkan Allah. Dia tak ada kata, sayalah yang menurunkan hujan. Sayalah yang menumbuhkan tumbuhan. Sayalah yang menciptakan langit, bulan, bintang. Tidak, ini adalah perbuatan Allah yang esa. Ini menandakan Allah yang esa. Tak ada yang mencampuri, tidak ada yang menolongnya. Maka itu adalah kekuasaan Allah yang mutlak. Kemudian surah ini juga menyebut perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir. Iaitu orang-orang beriman sentiasa bahagia dunia akhirat. Dan orang-orang kafir sentiasa celaka dunia akhirat. Dan akhirat kelak mereka minta untuk ditebus supaya terselamat daripada azab neraka. Ditebus. Mereka nak menggunakan seluruh harta mereka ada, anak pinak yang mereka punyai untuk tebus biar jangan masuk neraka. Allah menceritakan harapan mereka palsu. Dan surah ini juga menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran. Bila dibaca oleh orang beriman, meremang bulu ramanya. Tasyairu juludul ladzina amanu. Meremang bulu ramanya, kemudian kembali melembut kembali. Maksudnya bila mereka baca tentang amaran-amaran Allah, mereka merasa takut. Tapi bila mereka membaca tentang rahmat Allah, mereka kembali tenang. Bila dibaca tentang neraka Allah, mereka datang gentar dan gerun. Bila dibaca tentang syurga dan pengampunan, mereka kembali lembut dan kembali menjadi tenang. Maka ini kelebihan ataupun ini yang ditekankan dalam surah ini. Dan surah ini juga menceritakan keadaan orang kafir ketika mana mendengar Al-Quran.
engkau, sombong, bukan menunjukkan kebencian. Dan surah ini juga memberikan satu misalan, amsal, perbandingan. Perbezaan orang yang menyembah Tuhan yang satu dengan yang menyembah Tuhan yang banyak, yang tidak mendengar dan tidak memberi apa-apa manfaat. Seperti seorang hamba yang dimiliki oleh Tuhan yang satu dan hamba yang dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak. Allah beri perumpamaan. Mana satu betul ni, kata Allah? Tuhan yang satu atau Tuhan berbilang-bilang? Umpama Tuhan yang satu itu seperti seorang hamba yang dimiliki oleh seorang tuan. Dan umpama Tuhan berbilang-bilang itu seorang hamba yang dimiliki oleh banyak tuan. Apa jadi pada hamba ni kalau dia banyak tuan? Ada 5 tuan dia. Tuan ni kata pergi makan. Tuan ni kata pergi minum. Tuan ni kata mau pergi buat kerja. Tuan ni kata buat macam ni. Hancur dia. Tidak mungkin seorang manusia mendengar puluhan arahan. Maka Allah beri perbandingan antara yang menyembah Tuhan yang satu ke benar atau yang menyembah Tuhan yang banyak itu benar. Perumpamaannya seorang hamba dimiliki oleh seorang tuan ke atau dimiliki oleh beberapa tuan. Maka ini misalan yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar ini. Kemudian surah ini juga Allah Ta'ala menceritakan tentang kematian Rasulullah. Surah ini surah Makkiyah. Nabi belum berhijrah. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu bahawa Rasulullah akan mati. Dan para sahabat juga akan mati. Bahawa Allah SWT yang menguasai roh-roh manusia semuanya. Maka diwafatkan mereka pada waktunya. Diberi tempoh pada waktunya. Ini dalam surah ini telah diberi alamat, tanda, penegasan. Hatta Nabi Muhammad SAW juga wafat. Telah diberitahu untuk Allah beritahu hukum umum. Seluruh makhluk ni akan mati. Termasuklah Nabi Muhammad SAW, bukan para sahabat. Atau orang yang baik mulia pun mati, sementara orang jahat. Kan dunia ini bukan tempat untuk manusia abadi di sini. Dan surah ini juga membuka suatu harapan kepada orang yang melampau dalam melakukan dosa. Bahawa Allah mengampuni dosa sebesar mana pun selagi mana tak syirik. Yang buat dosa berzina, yang mencuri, yang rasuah, yang riba, yang bunuh orang, yang ambil hak orang lain. Apa sahaja dosa-dosa besar. Walaupun tak tertanggung dek telinga untuk mendengar kejahatannya, selagi mana tak syirik, Allah menawarkan pengampunan. Maka ini membuka pintu harapan. Untuk menunjukkan sifat pemurah Allah dan rahmat. Tak ada seorang pun boleh tutup pintu rahmat Allah. Contoh, walaupun kita benci orang tu jahat itu dan begini, maka jangan kita tutup pintu rahmat Allah. Siapa pun dikembali pada Allah, bila waktu mana pun, maka Allah terima. Sebab itu kita ni benci orang berpada. Benci orang jangan melampau-lampau. Dah, ni memang masuk neraka lah. Jangan. Kita ingat seorang bila masih ada iman. Tak kira watak dia macam mana kat dunia ni. Dia masih ada iman. Apatah lagi kita dengar dia taubat. Lagilah kita jangan sebut keburukan. Stop. Cukup kita memusuh masih hidup, tidak lagi ketika dia mati. Kerana pintu rahmat Allah yang luas. Kita tuan-tuan nak gaduh ni masih hidup. Bila dia mati, kita pun stop. Sebab itu kata Rasulullah, Uzkuru mahasina mautakum wa kufu amasawihim. Sebutlah kebaikan orang-orang mati kamu dan jangan bicarakan keburukan orang dah mati. Orang kalau dah mati dan kita tahu dia mati dalam Islam, kita dah tak cakap no komen. Walau dulu kita dengar dia bla 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 bla, tak payah komen lagi, habis. Dulu waktu dia hidup kita memusuh kerana pertahankan prinsip, bercakap tentang hak. Tapi bila dia mati kita stop. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Mungkin dia terkhilaf dulu. Dan kita juga ada kekhilafan kita. Jadi jangan musuh tu melampau sangat. Tak kira lah dia ni parti mana, kumpulan mana. Kalau dia orang Islam, kita jangan melampau musuh mereka. Maka ini Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita supaya kita jangan melangkaui sempadan. Yang ini kita mahu kerana prinsip kita berbeza. Kan asal perjuangan kita berbeza. Tapi bila dia masih ada iman, iman itu yang menjadi pantang larang kita jangan duk langkah. Dia masih ada iman. Dan bila kita dengar dia bertaubat, maka ini lebih menakutkan kita untuk kita menyebut yang tidak baik tentang dia. Maka Allah beritahu sejahat mana manusia, pintu taubat tu dibuka. Kita dengar dia berzina banyak kali, sekian-sekian. Tiba dengar dia taubat lah. Kita jangan senang cakap, taubat pun Tuhan tak terima. Jangan cakap banyak benda tu. Jangan kiaskan Allah dengan kita. Ikut kita, memang jahat ni memang tak ampun dah. Ikut kita.
Yang ampun tu bukan kita, Allah. Maka keampunan Allah itu luas. Tak mampu kita bandingkan. Sebab itu kita selalu ingatkan diri kita dengan hadis orang yang membunuh 99 orang. Maka ditanya apakah dia punya taubat. Yang dikata teruk, memang Tuhan tak terima taubat. Maka dilengkapkan jadi 100. Bunuh seorang lagi. Tapi orang ni masih nak taubat. Cuma dia tak tahu jalan. Kata orang bila tersesat jauh sangat, dia macam tak tahu nak balik. Sehingga ada seorang beritahu cara balik. Kita kadang-kadang tengok orang jahat ni, atau tengok buat muka, isunya ialah dia tak tahu jalan balik. Kalau kita bersikap berlapang dada untuk beritahu dia jalan balik, nescaya dia akan balik. Orang dah sesat jauh lah, tuan-tuan. Sesat jauh. Kalau kita kata Allah Maha Pengampun, sebagai satu permulaan kebaikan yang perlu dia tahu tentang sifat Allah yang luas rahmat. Sebab itu kita ada sebab haram seorang menutup pintu rahmat Allah. Allah dah tak ampun dah dosa kamu. Haram kita cakap macam ni. Mana yang boleh kita cakap macam ni? Allah cuma kata tak akan ampun orang-orang yang syirikkan Allah. Itu memang Allah tak ampun. Tapi yang lain-lain, yang saya kata walaupun kita rasa macam jahat dia macam dah tak masuk akal, Ustaz. Kenapa? Lah dah tak semayang, lepas tu dia rogoh anak sendiri, misal katalah. Dia anaknya orang tua, bahkan harta anak yatim. Tetapi memang kita tengok tu macam teruk. Tapi di sisi Allah, pintu taubat dibuka luas. Kita tak boleh tutup pintu. Kita tak boleh jadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Bahkan Allah Ta'ala murka orang yang menutup pintu rahmat Allah dan menjadikan orang buat jahat ni putus asa untuk taubat. Kau tak payah taubat lah, confirm dengan aku. Jangan. Haram cakap macam tu. Bahkan kita kata, kalau awak taubat, masih belum terlambat. Kalau awak taubat, pintu taubat tu luas. Kalau awak insaf, maka banyak manfaat awak dapat. Walaupun agak berlawanan dengan ego kita. Kita kan ego kita kalau orang dah jahat, memang kita doa biar dengar ke cepat. Kita ni. Itu sebab sifat kita tak ada sifat rahmat. Sifat kita sifat gerang, benci. Itu sifat kita. Hanya segelintir yang Allah berikan sifat lapang dada. Hanya segelintir. Kebanyakan kita bersifat macam tu. Jadi kita tengok ayat Allah. Allah buka pintu rahmat. Hatta kepada yang buat dosa banyak dan dosa besar. Dan dalam surah ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan-keadaan kiamat. Dan bagaimana peristiwa dua tiupang sangkakala. Yang pertama untuk mematikan. Yang kedua untuk menghidupkan manusia daripada kubur. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah kita bacakan ini, datangnya hisab. Dan qada, yakni hukuman daripada Allah dengan sebenar dan setiap orang akan mendapat apa yang dilakukan. Tanpa Allah zaliminya walau sedikit. Dia buat jahat banyak tu lah. Tanpa Allah menzaliminya. Kemudian surah ini ditutup dengan membahagikan manusia pada hari kiamat kelak, menceritakan kumpulan manusia pada hari kiamat kelak cuma 2 kumpulan. Dia tak ada 3, tak ada 4, 2. Satu kumpulan ialah kumpulan orang kafir. Yang dibawa diseret ke neraka secara berkumpulan. Dan mereka menyaksikan kedahsyatan mahsyar dan putus asa mereka dengan keampunan Allah. Siapa? Orang kafir. Satu lagi ialah kelompok orang beriman yang diiringi oleh malaikat menuju ke syurga. Dan diucapkan selamat datang oleh malaikat-malaikat yang mulia ini. Dan mereka menyaksikan nikmat-nikmat dalam syurga yang mereka akan kekal di dalamnya sambil mereka memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sempurna. Dan mereka melihat, orang beriman akan melihat malaikat yang tawaf sekitar arasy Allah dengan bertasbih. Kalau kita kat dunia, orang beriman tawaf Kaabah, malaikat mereka tawaf arasy Allah sambil bertasbih, sambil menyucikan Allah daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah SWT. Orang beriman tawaf Kaabah, malaikat tawaf arasy Allah sambil bertasbih. Maka ini 12 ataupun intipati kandungan surah ini secara umum. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Maksudnya, inilah dia Al-Quran yang agung yang diturunkan daripada Allah. Tuhan yang maha perkasa yang tidak dikalahkan dan tidak dilemahkan dengan sesuatu.
Tuhan yang bijaksana dalam kejadian dan penciptaan, menciptakan sesuatu pada tempat, menetapkan sesuatu pada tempat yang munasabah. Dialah Tuhan yang sebenar yang tiada keraguan padanya, tiada syak padanya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan sekalian alam, yang diturunkan dengannya oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril, di atas dalam hatimu wahai Muhammad, untuk kamu menjadi rasul yang memberi amaran dengan bahasa Arab yang jelas nyata. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam firman-Nya, fa'budillah inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan kitab ini dengan sebenar wahai Muhammad. Artinya kandungan dalam Quran ini semuanya benar-benar belaka. Kandungan yang berupa ketauhidan Allah, keesaan Allah, kerasulan, kebangkitan semula, hukum hakam syariatnya, semuanya benar. Ia datang dari Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kerana itu sembahlah Allah, Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Dan serulah makhluk Allah semuanya kepada ikhlas ini. Yang kepada mentauhidkan Allah. Dan a'limhum, maklumkan kepada mereka, beritahu mereka semua bahawa tidak akan sempurna ibadat melainkan ditujukan pada Allah. Ibadat kalau ditujukan kepada lain, diniatkan lain, maka tak akan beri manfaat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, bagi Allah sahaja segala ibadat yang sebenar. Jadi semua ibadat perlu dilakukan hanya kerana Allah, tidak yang lain. Bukan kita buat ibadat kerana sebab-sebab duniawi. Bukan kita buat ibadat kerana sebab-sebab nak mendapat manfaat-manfaat tertentu. Tapi fokuskan ibadat ini kerana Allah. Sebab tu kita diajar oleh ulama kita setiap kali niat, ada perkataan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Duk peringat kita. Baik solat, baik puasa, baik haji, baik umrah. Mesti ada belakang. Lillahi ta'ala. Kerana Allah. Soalan kita nak tajdid, pembaharuan. Oh, semua kita buat ni kerana Allah. Sebab nak kurus ke? Bukan kerana Allah. Sebab nak orang puji ke? Bukan kerana Allah. Sebab nak sihat ke? Bukan kerana Allah. Sebab nak duit banyak ke buat ibadat? Bukan kerana Allah. Maka ini selalu kena ingatkan pada kita. Saya buat ni kerana Allah. Awak tak ucap terima kasih tak apa. Awak tak nak puji pun tak apa. Sebab saya buat kerana Allah. Saya kalau buat tak bertambah sihat saya pun tak kisah. Sebab saya buat kerana Allah. Saya kalau buat ni tak turun berat badan saya pun tak kisah. Saya ni kalau sedekah tak tambah rezeki saya pun tak kisah. Sebab saya buat kerana Allah. Bukan saya buat ni supaya tambah rezeki saya dia banyak. Tak, saya buat ni kerana Allah. Allah nak tambah rezeki saya, Allah tak nak tambah, itu urusan Allah, bukan saya. Artinya kita sentiasa ingatkan diri kita, buat apa kerana Allah. Maka ini yang menjadikan darjat ini mulia dan tinggi. Kemudian kata Allah, walladzina ittakhadhu min duni, orang-orang yang menyekutukan Allah, aulia, menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan. Ma na'buduhum, lalu mereka berkata, kami tak sembah berhala-berhala ini illa liqarribuna ila Allah, melainkan perantaraan kepada Allah, zulfa, supaya kami lebih hampir. Innallaha yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun. Sangkaan mereka itu akan diputuskan nanti akhirat. Allah akan hukum. Ini sangkaan-sangkaan jahil dan sangkaan-sangkaan yang jahat. Kerana agama berhala dan yang menyekutukan Allah tidak membina asas agamanya dengan betul, tapi berdasarkan sangkaan. Berdasarkan hawa nafsu. Kata mereka, sebab nenek moyang kami buat. Sangkaan mereka. Walau nenek moyang mereka Islam. Nenek moyang. Bukan nenek moyang terdekat yang mereka tengok itu kerana sudah berada pada zaman diselewengkan. Sangkaan mereka bahawa memang ini yang kami selalu buat. Kami dah biasa macam itu, sangkaan mereka. Dan orang-orang kafir, kerana mereka tak ada kitab yang diturunkan. Kalau kita tanya penyembah berhala, apa dia peraturan yang kamu ada? Cuba sebut peraturan. Apa dia kandungan utama ajaran berhala? Contoh kalau kita ni Islam, apa dia? Kita kata tengok Quran.
dalam Al-Quran itu menterjemahkan Islam tu apa. Wajib kita percaya semua dalam kandungan. Lalu kita tanya pada yang menyembah berhala ataupun yang kita katakan yang reka agama-agama baru. Macam dikatakan di India, setiap tahun ada 100 agama baru. Reka. Asasnya ni mana? Cuma sangka. Masing-masing buat sangkaan masing-masing tanpa ada dalil yang terang. Tapi kita, Allah jadikan Quran ini kekal sampai hari kiamat. Tak akan diubah, tak akan ditokok tambah. Akan kekal. Dengan bahasa asalnya. Bahasa asalnya bahasa Arab. Walaupun ada orang cuba nak hilangkan bahasa Arab. Mereka tak akan berjaya kerana bahasa Arab ini bahasa wahyu. Kalau mereka dah promosi bahasa Inggeris dengan cara yang begitu meluas, semua kena cakap Inggeris di jabatan sekian-sekian, mereka masih belum mampu untuk memandangkan bahasa. Mereka dah biar nampak ni bahasa Arab, bahasa Inggeris ni bahasa tertinggi sekali. Dalam semua persidangan, dalam semua papan tanda, dalam semua bacaan, dalam semua filem. Semua bahasa Inggeris filem. Filem budak-budak sampailah filem orang tua. Tapi mereka tidak mampu menghakis kemuliaan bahasa Arab dan dia kekal dengan penuturnya sekali kekal. Bukan bertambah dengan bertutur bahasa Arab. Tambah tak boleh buat apa. Maka ini kebenaran Al-Quran yang saya katakan kalau agama berhala mereka tak ada panduan apa. Mereka kata kami semua berhala ni pun sebagai wasilah perantara. Lalu kata Allah Ta'ala, kami akan hukum kenyataan itu. Kami akan hukum mereka pada hari kiamat kelak. Apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk pada orang yang sentiasa bohong lagi kufur. Ini dalam naskah lama Pimpinan Rahman, tadi saya baca gagak sikit sebab dia silap tu di ayat. Ayatnya jadi Allah la yahdi man huwa kadzibun inna kafar. Itu gagak sikit sebab mungkin setengah orang yang ada Pimpinan Rahman naskah lama yang saya rasa dia belum buat pembetulan. Pembetulannya cuma dibuat satu pada surah Al-Mu'minun. Ini naskah lama. Tapi kalau naskah baru dah dibetulkan, alhamdulillah. Ini antara. Itu kita sebut Al-Quran bila dia salah kita pun sedar dia tu salah. Maksudnya orang silap tulis. Kerana dia dipelihara oleh Allah. Atau pada satu baris sekali pun. Ini kalau yang ada Pimpinan Rahman lama. Yang baru mungkin dah banyak diperbetulkan. Allah Ta'ala menyatakan, Inna Allah la yahdi man huwa kadhimun kafar. Allah sekali-kali tak akan beri petunjuk siapa kepada pembohong. Sebab penyembah-penyembah berhala, mereka sentiasa berbohong kata Allah suruh macam ni, Tuhan suruh macam ni. Ini kami semua berhala perantaraan. Ini sebab datuk nenek moyang kami. Ini bohong. Kita kata daripada mana kamu dapat? Allah sentiasa sebut dalam Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tunjukkan bukti kalau kamu benar. Kalau mereka bertanya kepada kita tentang apa yang kita terangkan, maka kita kata ini Al-Quran sebagai bukti. Dan ini kalamullah. Pertama kamu kena faham ini kalamullah. Tak ada pun kaji yang berjaya membuktikan sebaliknya. Dan ini wahyu yang diturunkan pada Rasulullah. Tak ada kajian yang menyatakan Muhammad yang tulis Al-Quran. Kerana Allah jadikan sifat Rasulullah tidak pandai menulis. Tidak juga pandai membaca. Dan Al-Quran itu turun dalam hati Rasulullah SAW sendiri. Maka kami ada dalilnya. Maka kamu tak ada dalil. Sebab itu kata Allah SWT, pembohong. Cakap apa pun bohong. Tentang bila orang membina agama dengan namanya bohong, mereka kata nanti kita akan jemur balik masuk ikut tikus. Kalau jahat lah, baik sikit masuk kucing. Masuk ke kucing. Kalau baik lagi masuk ikut orang ni. Maka kita kata dalilnya mana? Mana yang hawa nafsu? Bohong. Mereka kata sebenarnya kiamat tak ada. Cuma ada kat dunia. Dalilnya mana? Mereka tidak ada dalil daripada kitab ataupun daripada logik. Tak ada. Semua berhala, inilah Tuhan. Dalilnya mana kata patung ni Tuhan? Muka patung ni muka Tuhan, dalilnya mana? Kat mana dalil? Maka kata Allah, kamu pun bohong. Mereka tak boleh buktikan. Daripada mana patung tu mukanya Tuhan memang macam ni. Siapa beritahu awak? Bila orang ni buat patung-patung sebagai Tuhan, dah kata ini Tuhan. Siapa, daripada mana awak dapat maklumat ini Tuhan? Siapa yang tengok Tuhan tu? Maka bohong. Mereka akan kata nenek moyang. Nenek moyang pun bohong. Sebab Allah dah sebut asal usul manusia ini daripada Adam.
Itulah nenek moyang kita. Dan Adam berada dalam agama Islam. Dan kesemua para nabinya. Maka kata Allah, Tuhan tak akan beri petunjuk, dia akan terus bersikap bohong, kafar dan engkar, yang menolak kebenaran yang dia beritahu. Dalam dia bohong, orang cakap benda betul tak nak ikut. Kafar. Lau aradallahu an yattakhidha walada. Dan mereka kata pula Allah ada anak. Ini dari mana pula Allah ada anak? Satu kata, kami semua berhala perantaraan dengan Allah. Siapa lantik di perantaraan? Bohong lagi. Kemudian mereka kata Allah ada anak pula. Siapa pula kata Allah ada anak? Buktinya daripada mana Allah ada anak? Mereka tak mampu buktikan baik Isa anak Tuhan ke, malaikat anak Tuhan ke, Uzair anak Tuhan. Mereka tak boleh kata itu anak Tuhan. Tuan-tuan muda, tuan-tuan, kalau kita sebut anak kita, takkan kita nak biar orang aniaya anak kita? Tiba-tiba dibiarkan Nabi Isa dibunuh. Habis bapak dia buat apa? Kalau betul Nabi Isa tu anak Tuhan, pasti bapanya tak akan membiarkannya. Ayah, naluri ayah macam mana? Kita kalau anak-anak kita jatuh, kita bangunkan dia. Maka ini satu benda tak munasabah. Kan Nabi Isa itu macam Rasul-Rasul yang lain. Dia berdakwah dan datang tribulasi dakwah sebagai mereka yang gugur syahid. Sebagai mereka terus berjuang sehingga menang. Dan sebahagian mereka terus menghadapi tribulasi kaum masing-masing dengan ujian. Maka itulah Nabi-Nabi. Kemudian kata Allah, lau aradallah an yattakhidha walada. Kalau Allah nak jadikan anak Tuhan, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan makhluk lain. Dia tak mungkin jadi macam manusia sama lain daripada perempuan. Lain Allah akan cipta. Tetapi kalau kita nak jadi benda tu memang special untuk kita, memang lain. Yang realitinya Nabi-Nabi ni semua sama. Mereka melalui proses pembesaran, daripada bayi besar, mereka ada ibu, mereka ada ayah, maklum. Mereka ada adik-beradiknya, mereka ada kaum mereka. Kalau Allah nak jadikan seseorang anak, pasti Allah jadikan yang special ni. Maka ini tak logik. Tidak ada dalil. Kata Allah Ta'ala, Subhanah, Maha suci Allah dengan apa yang mereka reka-reka dan bohong. Bohong semua tentang Tuhan. Huwallah, kerana dia Allah. Al-Wahid, yang esa. Al-Qahar, yang berkuasa. Kerana Tuhan yang sebenar itu siapa? Allah. Siapa Allah? Wahid. Satu yang bagaimana? Al-Qahar, yang berkuasa yang tidak dikalahkan. Maka itu Allah. Bukan berhala. Bukan manusia. Maka Allah tidak menyamai dengan makhluknya yang lemah. Yang terkenal dengan sifat lemahnya. Kalau kita tengok manusia, siapa manusia kita sebut gagah? Tak gagah. Nampak gagah. Orang gagah dia berangkat besi 100 kilo. Bagi dia 110 tengok angkat tak? Tak boleh angkat. Akhirnya dia jadi lemah. Oh ni manusia yang laju berlari. Pantas berlari, kuat stamina. Baik tambah lagi sejam untuk stamina dia, dah lemah dia. Kita manusia terkenal dengan sifat lemah. Maka tak layak dijadikan mana-mana yang lemah itu sebagai Tuhan atau sekutu Tuhan. Allah kata Allah itu Al-Qahar, yang maha perkasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.